Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan saya, Cikgu Sina, dalam tajuk Memupuk Perpaduan. Bagaimana detik perpaduan antara kaum itu boleh berlaku? Bagaimana maksudnya, macam mana cara perpaduan itu boleh berlaku? Sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Di Malaysia terdapat berapa kaum? Ada berapa kaum di Malaysia? Okey. Saya yakin anda tahulah. Ada tiga. Melayu majoriti, Cina, India, dan ada lagi kaum-kaum minoriti yang terdapat di Sabah dan juga Sarawak. Jadi bagaimana ni dengan 5 kaum, dengan 3 kaum yang majoriti ni, bagaimana kita boleh memupuk perpaduan di antara kaum yang mempunyai pelbagai budaya, pelbagai agama, adat dan juga adat tradisi lah. Okey. Bagaimana tu? Cara yang pertama, bagaimana kita nak memupuk perpaduan? Okay, yang pertama, kita sama-sama. Maksudnya kita ni yang ramai-ramai dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan juga agama, adat, resam, budaya apa semua, bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contoh, cikgu Melayu beragama Islam. Apabila tibanya 1 Syawal, kita sambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita jemput semua kawan-kawan kita yang berbangsa lain, yang agama lain. Kaum Cina, kaum India, Dusun, Kadazan, Iban datang ke rumah kita untuk merayakan Aidilfitri. Biasanya setiap kali Aidilfitri ada seseorang akan mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Dan biasa setiap tahun Perdana Menteri akan mengadakan rumah terbuka ataupun kita lebih dikenali sebagai open house, rumah terbuka Aidilfitri. Biasanya tak tahulah, setiap tahun Perdana Menteri akan mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Tapi tahun 2020 dan tahun ni Perdana Menteri Malaysia tak dapat mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Kenapa ya? Kenapa? Sebab PKP. Okey, yang kedua, perayaan yang kedua mengadakan majlis rumah terbuka Depa Wali. Depa Wali ni perayaan yang disambut oleh orang India menganut agama Hindu. Jadi tengok gambar kan, awak lihat pada gambar tu, bukan sahaja orang kaum India yang meraihkan Depa Wali, tapi ada Melayu tu, nampak tak dalam gambar tu kan, ada Melayu, ada Cina. Jadi sama-sama kita meraihkan. Kemudian majlis rumah terbuka tahun baru Cina. Walaupun mereka berbangsa Cina dan merayakan tahun baru Cina, tetapi kita juga orang Melayu dan juga orang India boleh merayakan sama-sama perayaan mereka. Secara tidak langsung, apabila kita saling mengunjungi, saling meraihkan, hubungan kita akan jadi rapat. Daripada kita tak kenal sebelum ni, kita akan jadi kenal. Tak kenal, maka tak cinta. Dari mata turun ke hati. Yang kedua, untuk memupuk perpaduan di antara kaum. Okay. Bayangkan aja kita di Malaysia ni terdapat pelbagai kaum. Berbagai kaum, agama, adat resam, budaya. Dah tentunya kita mempunyai sikap yang berbeza. Jadi kita memerlukan satu usaha yang amat kuat untuk kita pupuk perpaduan ni. Tanpa perpaduan, tidak mungkin negara kita akan jadi harmoni. Yang kedua, dengan cara bersama-sama melakukan aktiviti kemasyarakatan.
Jadi kita dengan pelbagai kaum ni kita kena sama-sama together, sama-sama melakukan aktiviti kemasyarakatan. Contohnya aktiviti apa? Gambar apa tu? 2, 3. Gambar gotong royong. Gotong royong di peringkat komuniti. Kita kan ada di taman-taman perumahan, kita berada tinggal di kawasan taman perumahan. Kita gotong royong di peringkat komuniti kita ni. Okay, gotong royong. Bila kita gotong royong di peringkat komuniti, semua kawan-kawan, keluarga yang berada di taman perumahan kita tu dengan yang terdiri daripada pelbagai bangsa akan turut serta gotong royong. Jadi perkara yang susah akan menjadi mudah, perkara yang berat akan menjadi lebih ringan kalau kita sama-sama. Apa yang penting? Kerjasama. Yang kedua, aktiviti kemasyarakatan yang boleh kita sama-sama together dengan kaum lain, iaitu kawalan keselamatan, rukun tetangga, sama-sama. Bukan saja orang Melayu yang kena jaga keselamatan kampung, keselamatan taman perumahan, tapi juga China, juga India. Kemudian cara yang ketiga. Aktiviti atau acara kesukanan. Kita mengadakan aktiviti atau acara kesukanan. Macam mana ni? Tengok, lihat. Okey, yang pertama, permaisukan yang berbilang kaum. Jika awak perhatikan di Malaysia, terdapat sukan-sukan yang terdiri daripada pemain-pemain yang berbilang kaum. Datuk Lin Chong Wei, Sapawi, dan ramai lagi lah. Ramai lagi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kemudian, bukan sahaja dari segi pemain sukan yang berbilang kaum, tapi kita ada sokongan padu kesukanan. Awak tengok, awak lihat, bila kita pergi ke stadium, satu tempat yang bahagian situ tu bercampur, semua ada. India, China, Melayu. Ada tak awak lihat di stadium, sebelah sana Melayu, sebelah sana India, sebelah sana China, ada tak diasingkan? Tak ada. Kita tidak mengasingkan tempat mengikut kaum, tak. Ikut suka kamu nak duduk di mana dalam stadium tu. Dalam stadium kan, awak ikut di mana-mana saja awak duduk. Jadi di situ kita bercampur dengan yang terdiri daripada China, India, juga Melayu dan juga ada kaum-kaum minoriti yang lain. Seterusnya acara sukan di sekolah. Di sekolah ada pelbagai agama dan juga bangsa kan. Jadi kita boleh campur sama-sama. Yang keempat, melalui institusi pendidikan ataupun juga sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan ni, secara tidak langsung kita boleh memupuk perpaduan. Bagaimana kita nak buat dalam sistem pendidikan ni? Kita wujudkan sekolah satu aliran. Apa maksud satu aliran? Sekolah kebangsaan. Di sekolah kebangsaan ada pelbagai kaum di situ. Ada orang Melayu yang belajar di situ. Ada orang Cina yang belajar di situ. Ada orang India belajar di situ. Okay, sekolah satu aliran. Apabila dalam kelas ada terdiri daripada pelbagai kaum, secara tidak langsung kita dapat kawan yang pelbagai agama, pelbagai kaum. Kita boleh sama-sama berkongsi pendapat, sama-sama boleh berkongsi ilmu. Kemudian melalui program REMOVE. Apa ni REMOVE ni? Program REMOVE. REMOVE tu satu program yang R rancangan, I integrasi, M murid, U untuk, P perpaduan. REMOVE ni satu program yang kita nak gabungkan ke semua bangsa dalam apa-apa acara. Contoh acara sukan. Dalam sukan antara sekolah-sekolah. Contohnya kita sekolah kebangsaan. Ada murid Melayu saja. Kemudian ada sekolah SJKC, murid Cina. Kemudian ada sekolah SJKT,
kita adakan satu acara, kita gabungkan ke sekolah SK, sekolah Cina, sekolah India tu sama-sama buat acara sukan. Secara tidak langsung jugalah itu boleh memupuk perpaduan. Kemudian dalam acara kebudayaan, dalam kebudayaan juga kita boleh mengeratkan perpaduan. Contoh apa acara kebudayaan ni? Tarian tradisional. Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau tarian tradisional Melayu. Tak salah ada kaum India, murid India yang menyertai tarian tradisional Melayu, ada murid Cina. Tak salah kan? Jadi secara tak langsung kita dapat memupuk perpaduan. Tengok teks, kita lihat teks. Semarak detik perpaduan. Ada dalam buku teks ya, ada dalam buku teks. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Cikgu ulang semula. Persefahaman rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama. Kita ni, rakyat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Jadi, kita perlu adakan langkah untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan kaum. Kenapa? Untuk mewujudkan keharmonian sesebuah negara. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Jadi apa yang pertama ni kita nak menyemarakkan? Ada langkah. Kita bermula dengan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan yang erat. Hubungan kekeluargaan yang erat. Hubungan kekeluargaan yang erat asas. Hubungan keluarga ni adalah asas pemupukan. Jadi sebelum negara menjadi lebih aman, kita bermula dengan keluarga. Satu komuniti yang kecil. Okay? Satu komuniti yang kecil. Pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Keluarga yang erat. Bagaimana nak buat ni? Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain. Dapat melahirkan keharmonian. Jadi dalam keluarga ni siapa yang memainkan peranan penting? Iaitu ibu bapa. Bapa sebagai Perdana Menteri dalam keluarga. Ibu pula sebagai timbalan Perdana Menteri dalam keluarga. Jadi bapa dan ibu ni amat penting dalam mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain. Kenapa? Bila kita terapkan kepribadian macam tu, secara tidak langsung ia dapat melahirkan keharmonian. Orang kata, ibu bapa sebagai contoh teladan kepada kita, kepada anak-anak. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Apa maksud semangat persaudaraan? Maksudnya adik-beradik. Hubungan adik-beradik ni kita perlu terap daripada kecil. Semangat persaudaraan maksudnya semangat sama-sama. Semangat kekitaan, semangat persaudaraan mesti dipupuk sejak kecil lagi. Melentur bulu biarlah waktu rebuhnya. Apa itu peribahasa tu? Maksudnya kita perlu mendidik anak biarlah bermula waktu kecil. Okey. Perenggan seterusnya. Seterusnya institusi pendidikan juga berperanan. Okey. Awak lihat di situ. Tadi peranan keluarga. Sekarang ni peranan institusi pendidikan. Bukan saja-saja kita nak buat sistem pendidikan ni. Okay, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid, apa yang perlu kita buat ni dalam institusi pendidikan? Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Sistem pendidikan yang dapat menjamin. Negara kita, kementerian kita perlu mewujudkan sistem pendidikan yang dapat
menjamin. Kita nak sistem pendidikan kita ni dapat menjamin hubungan yang utuh. Hubungan apa? Hubungan kita antara kaum Melayu, Cina, India dan kaum minoriti yang lain. Mereka, siapa mereka? Murid-murid lah. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Jadi anak murid tadi, murid-murid dididik dengan sifat toleransi. Dalam sistem pendidikan, kita perlu serapkan, semaikan, didik murid-murid dengan sifat toleransi dan saling bekerja sama. Dalam apa? Dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Kurikulum ni dalam kelas secara pembelajaran. Kalau co-kurikulum, pembelajaran di luar kelas. Pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Pergaulan mesra apabila adanya aktiviti kurikulum dan aktiviti co-kurikulum antara pelbagai kaum, secara tidak langsung akan mewujudkan pergaulan yang mesra. Bila kita dah mesra, kita dah baik sama-sama, maka kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Di samping itu penanda wacana. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Tadi yang pertama peranan keluarga, peranan ibu bapa. Yang kedua, peranan institusi pendidikan. Yang ketiga, apa dia? Anak-anak, maksudnya hubungan kejiranan. Yang ketiga, hubungan kejiranan. Anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Contohnya, jika di sebelah rumah kita tu, kalau kita kaum Melayu di sebelah rumah kita, dihuni, didiami oleh kaum Cina. Di sebelah kiri rumah kita, ada kaum India. Kenapa kita perlu bermasam muka? Tak perlu. Kita mesti berbaik, berkomunikasi. Hari ini kita hantar makanan tradisional Melayu ke rumah kaum Cina. Kemudian lusa kita hantar makanan tradisional Melayu kepada kaum India. Dan mereka juga secara tidak langsung dapat berkongsi makanan. Hari ini kita hantar pada dia, besok dia hantar pada kita. Macam itulah kan? Dan petang-petang bertegur sapa. Hai David, hai Raju, hai Rani, hai Mary, bertegur sapa. Situasi itu dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Selain daripada harian, dalam waktu majlis sambutan perayaan juga kita boleh saling mengunjungi. Kita pergi rumah jiran. Hari ini ada sambutan tahun baru Cina. Kita pergi rumah Mary. Nanti bulan bulan 5 bulan daripada sambutan Aidilfitri, Mary datang rumah kita. Kita tukar-tukar, kita saling mengunjungi. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Selain daripada perayaan, kita ada aktiviti masyarakat, kelompok kita yang kecil ni. Kelompok masyarakat yang taman perumahan juga. Jadi kita berkomunikasi. Waktu kita buat aktiviti gotong royong di dekat komuniti. Kita ada family day, hari keluarga ramai-ramai, kita ada sukaneka. Kan? Ada sukaneka, ada hari keluarga, ada gotong royong di komuniti masyarakat kita. Jadi secara tidak langsung dapat mengeratkan, dapat memupuk perpaduan di antara kaum. Kesimpulannya, semua pihak. Siapa semua pihak tu? Keluarga, pihak sekolah, institusi pendidikan lah. Dan juga jiran, kejiranan masyarakat. Keluarga, sistem pendidikan dan masyarakat haruslah berganding bahu dalam pemupukan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ada lagi peribahasa kita, apa dia tu?
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada lagi. Bulat air kerana pembetung. Bulat kata kerana muafakat. Secara ulasan, semarakkan detik perpaduan tadi. Dalam rencana semarakkan detik perpaduan ada 3 isi penting. Yang pertama, ni gambar ni. Gambar ni peranan keluarga, peranan ibu bapa dalam pemupukan perpaduan. Yang kedua, apa dia? Melalui sistem pendidikan. Yang ketiga, komunikasi antara jiran. 3 perkara penting dalam rencana semarakkan detik perpaduan. Jom kita pergi ke sesi talian hayat. Soalan 1. Senaraikan 3 langkah untuk memupukkan perpaduan. 3 langkah. Kita nak buat apa dengan 3 langkah tu? Wujudkan hubungan kekeluargaan yang erat melalui sistem pendidikan yang utuh. Yang ketiga, perhubungan sosial dengan jiran yang berlainan. Soalan yang kedua. Apakah peranan ibu bapa untuk memupuk perpaduan? Apakah peranan ibu bapa? Apa yang perlu ibu bapa buat ni untuk memupuk perpaduan? Apa dia? Ibu bapa berperanan untuk mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum-kaum lain bagi memupuk perpaduan. Soalan ketiga. Apakah yang perlu dilakukan oleh institusi pendidikan untuk menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan murid? Apa yang perlu sistem pendidikan buat ni? Menyerapkan unsur politik dalam diri murid. Betul salah? Salah. Lagi? Serapkan nilai toleransi dalam diri murid-murid. Betul ke salah? Betul. Serapkan nilai kerjasama dalam diri murid-murid. Betul salah? Betul. Soalan keempat. Apakah kepentingan anak-anak mengunjungi rumah jiran yang berlainan kaum? Apa kepentingan? Apa faedah ni? Anak-anak ni pergi ke rumah jiran yang berlainan kaum. Yang Melayu pergi rumah Cina, yang Cina pergi ke rumah kaum India datang ke rumah Melayu sama-sama. Dan kita berkumpul 3 kaum di rumah, buat kerja sekolah sama-sama kan? Bagus apa? Kita bincang matematik, bahasa Melayu sama-sama dengan rakan kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pilih jawapan di bawah. Dapat bertukar-tukar makanan. Betul ke ni? Betul ke kepentingan anak-anak mengunjungi rumah jiran berlainan kaum ni dapat bertukar-tukar makanan? Betul ke? B. Dapat berkomunikasi. Betul ke? C. Dapat bermain sama-sama. D. Dapat mengeratkan hubungan. Yang mana? Nak pilih yang mana ni? A, B, C, D? Jawapannya B dan juga D. Salah ke A? Salah ke C? Tak salah. Tapi kita nak lebih ke arah kepentingan, lebih utama. Jawab soalan-soalan pemahaman di bawah berdasarkan petikan semarakkan detik perpaduan. Awak jawab soalan ni tulis dalam buku. Cikgu tak payah bacalah. Okey. Sebelum tu, cikgu nak syair tentang perpaduan di antara kaum di Malaysia. Cikgu minta maaf lah kalau suara cikgu tak merdu sangat. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya. Bertuah sungguh rasa di jiwa, hidupku senang tiada sengsara. Berbilang kaum bersatu padu, Islam dan Buddha
mahupun Hindu. Hitam dan putih atau kelabu, boleh berpakat, mampu bersatu. Songket sutera dan juga sari, teluk belanga, batik dan doti. Cantik berseri, berwarna-warni, satu negara penuh harmoni. Syair Irama Hiasan. Dari Perlis hingga ke Johor, Sabah Sarawak sama tersohor. Bumi Malaysia sudahlah masyhur, rakyat peramah berbudi luhur. Satu dunia ingin ku laut, langit Malaysia aku bernaung. Bangga berbakti, nama dijunjung, negara tercinta yang ku sanjung. Malaysiaku ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cita. Teruslah aman, itu ku pinta, bahagialah hidup sesama kita. Okey, sekian syair cikgu. Malaysiaku tercinta, Irama Hiasan. Jangan lupa subscribe, like dan share video Cikgu Sina. Terima kasih. Bye-bye.